Okey, sudah kan. Okey. Okey, so kita masuk tajuk 2 fungsi kuadratif. Kenapa tukar warna? Okey, tak apalah Fungsi kuadratif. So secara anias soalan kita nanti ada persamaan kuadratif. Ada persamaan kuadratif. Ada fungsi kuadratif. Ada ketaksamaan kuadratif. Ada 3 cabang besar lah. Dan dalam setiap cabang ini ada lagi benda-benda lain. Kita akan bincang persamaan kuadratif, fungsi kuadratif, ketaksamaan kuadratif. So kita mula dengan persamaan kuadratif dulu. AX kuasa 2 tambah BS tambah C sama dengan kosong. Apakah syarat supaya persamaan itu dipanggil sebagai persamaan kuadratif? Intan? Melibatkan satu anu saja. Okey, satu anu saja. Apa lagi? Kuasa tertinggi dia 2. Okey, kuasa tertinggi itu 2. Apa lagi? Kalau pemalar dia A tak boleh sama dengan kosong? Ya, okey. A dia tak boleh sama dengan kosong Sebab bila A sama dengan kosong, nanti seluruh seputang ini akan hilang. So nanti tak jadilah. Kuasa tertinggi itu ialah 2. Okay, lepas tu awak belajar pula kalau orang bagi persamaan kuadratif kepada kamu, macam mana awak cari punca dia. Okay, awak cari punca persamaan kuadratif. Ada masanya dia bukan panggil punca-punca, ada masanya dia akan kata selesaikan. Sebenarnya sama maksudnya lah, selesaikan. Ataupun ada masanya dia akan kata cari nilai anu tersebut. Cari nilai. Kalau S, dia akan kata carilah nilai S. Sebenarnya maksudnya sama. So, untuk selesaikan sesuatu persamaan kuadratif, kita ada 3 kaedah. Sebenarnya kalau kamu tengok kan, sepanjang tahun ini kita asyik buat kerja ini, selesaikan persamaan kuadratif. So, apakah 3 kaedah itu? Ain? Ain ada kan? Ada. Okey, apa dia? Penyempurnaan kuasa 2. Okey, penyempurnaan kuasa. Faktor. Okey, penyempurnaan kuasa 2. Rumus dengan faktor. Okey, rumus dengan faktor cikgu tak banyak bincang lah sebab kita selalu buatkan sepanjang tahun ni. Kejap-kejap kena buat pemfaktoran, kejap-kejap kena pakai rumus kuadratif. Soalnya cikgu ingatkan sekali lagi di sini kalau awak nak gunakan pemfaktoran, jawapan mesti jawapan jenis yang cantik. Maksudnya awak dapat nombor bulat ataupun awak dapat pecahan. Kalau dapat nombor perpuluhan yang tak putus itu mesti gunakan rumus. Hanya pengempunan kuasa 2 itu kita selalu tak buat, mungkin tak ingat lah. Okay, so kita cuba buat sikit pengempunan kuasa 2. Pengempunan kuasa 2. Okay. Cikgu bagi, contohnya cikgu bagi 2S kuasa 2 tolak 4 kejap. Fikir nombor yang sesuai. Tekan tolak 1. Okay, ini. Kejap. 2x kuasa 2 tolak 4. 8x tolak. Okay. Tambah 7x. Okay. Sama dengan kosong. Okay. Kita cuba pakai teknik pengempunan kuasa 2. Kita pakai teknik pengempunan kuasa 2 untuk selesaikan dia. Tadi siapa lagi? Okay, Farisa. Langkah pertama. 2. Lepas tu kurungan besar. S tambah 7/2 kan? S kuasa 2. Okay. Terus belum. You nak tarik 7, you nak tarik 2 keluar je kan? Okey, tolak 4/2. 4/2 iaitu 2 lah. Okey, kalau nak tulis 4/2 pun boleh. Okey, so langkah pertama sudah settle. Okey. Lepas tu 2 okay, sekarang awak isi Kejap. Okey, jom buat. 7/4. Okey, ya, bagi 2 dapat 7/4. Lepas tu 49/16. Okey, betul. Kita kuasa 2. Ingat bahagi 2 kuasa 2. Tengah-tengah itu tolak 2. Okey, kita saling sahaja.
Okay. So lepas itu, buat mana dulu? Yang belakang tu. Okay, yang tolak belakang. 2. Okay, awak kira? Negatif 81 per 16. Per 16. Okay, lepas itu? 2 darab negatif 81 per 16. Okay, Dapat. tepan itu kita tak boleh darab ya sebab ada kuasa 2. Buat belakang saja. 81 per 8. Sama dengan 0. Okay, lepas tu? Pindah mana satu dulu? Sekejap saya nak ingat. Yang saya tak ingat pula. Okay, kalau kamu tengok di sini kita ada hubungan kuasa, kita ada darab 2, kita ada tolak. Algebra biasa, kalau ada, contohnya macam ni, 2x kuasa 2 tolak 3 sama dengan 0. Kalau cikgu nak awak pindah ke kanan, mana satu pindah dulu? 3. Kita akan tolak jadi tambah dulu. Okay, so inilah yang pertama. Lepas itu, darab 2 dulu ke kuasa 2 pindah dulu? Kuasa 2. Kita nak pindah. Kita nak, kalau darab 2. Sepatutnya darab dulu, baru kuasa 2. Waktu kita nak pindah, susunan dia terbalik daripada kita kira. So kita akan buat S. Okay, kalau nak cepat lah kalau nak cepat kita akan buat macam inilah. Tak payah kurungan lah. Kalau cikgu sekali pindah habis so dia akan sama dengan okay, tambah, so positif 81 per 8. Lepas tu cikgu pindah darab 2 jadi bahagi, slow lah, takut kamu tak dapat. Okay, so lepas tu kita bahagi bagi 2, berapa bagi 2? Dapat 16. Okay, dapat 16. Lepas tu kita buat punca kuasa 2. S tambah 7 per 4. Okay, sudah pindah kuasa 2. 9 per 4. Okay, kita dapat 9 per 4. Tapi jangan lupa ada tambah tolak lah. Okay, so nanti kita ada 2 jawapan. Satu ialah 9 per 4 tolak 7 per 4. Satu lagi ialah 9 per 4. Negatif 9 per 4 tolak 7 per 4. Boleh? Satu ialah positif 9 per 4. Satu ialah negatif 9 per 4. So tambah 7 per 4 kita pindah jadi tolak. So awak kira boleh dapat jawapan dia. Berapa? 1 per 2. 2. Negatif 4, betul? Negatif 4, betul? Negatif 4. Okay. Kalau awak terus tekan kalkulator, ini A, ini B, ini C pun awak dapat jawapan itu juga. Okay. So ini teknik pengempunan kuasa 2. Sebenarnya yang cikgu ajar teknik pengempunan kuasa 2 ini, kalau kamu tengok dalam buku rujukan, mungkin ada cara yang berbeza. Okay. Tapi cikgu kekalkan dengan cara ini sebab teknik pengempunan kuasa 2 nanti nak gunakan untuk cari titik maksimum minimum. So cikgu tak nak ubah banyak sangat. Sebab kalau nak pakai teknik cari titik maksimum minimum, dia mesti dalam keadaan macam ini. Dia mesti dalam keadaan macam ini. So cikgu baik ajar satu cara lebih kurang sama, bawah aja berbeza, lebih senang untuk awak ingat. Lebih senang untuk awak ingat. Sebab mungkin ada di antara kamu akan tahu, cikgu daripada tarik 2 keluar ni, boleh tak? Saya terus bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Sebenarnya boleh sebab ini kosong. Tapi nanti bila kita nak cari titik maksimum minimum, tak boleh buat kerja macam tu. So awak akan pening. Itu sebabnya cikgu suruh buat macam tu saja. Buat ini saja. Sebenarnya boleh tau. Ini awak jangan faham tak faham biarkan Sebenarnya untuk ini kalau awak nak pakai, kalau awak nak gunakan pengempunan kuasa 2 untuk cari punca dia. Sebenarnya boleh kalau awak kata, cikgu, saya nak bahagi 2 supaya jadi S kuasa 2 tambah 7 per 2S tolak 2 sama dengan 0 bagi 2, 0. Sebenarnya boleh. Maka nanti bila awak buat, dia tinggal kerja ini aja. Dia tinggal kerja ini aja. Tolak 2, dia akan jadi tolak 2, tolak 49 per 16. Dia tak ada inilah, sebab sudah hilang. So nanti bila awak nak ringkaskan, dia pun senang sikit. Dia tak payah kata, dia akan jimat langkah dia. Dia akan jimat langkah dia. Ini per berapa Kira untuk cikgu kejap per 8 kalau tak silap saya.
Bukan per 8. Per berapa? Tolong cikgu kira kejap. 16. 16. Okay. Sebab dia kurang ini. Dia tak ada 2 per punya. So nanti dia terus ini, kalau bayangkan, ini terus pergi sini lah. Ada pula buku ajar kamu, awal-awal negatif 2 ini letak di belakang. Dia ada berapa cara tau. Kalau kamu nak ikut, cikgu tak ada masalah. Hanya di dalam kelas ataupun kalau awak nak suruh saya terangkan, cikgu sentiasa pakai ini. Walaupun sebenarnya cikgu sendiri pun tahu pakai ini sebenarnya panjang sikit. Panjang sikit. Tapi baik awak ingat satu cara, nanti tak keliru semasa maksimum minimum. Siapa yang pakai teknik ini punya, dia boleh untuk pindah sang X. Untuk selesaikan persamaan. Tapi kalau bila dia nak buat titik maksimum minimum, dia mula pening. Sebab bagi dia akan nampak 2 kaedah yang berbeza. Itu sebabnya lah. Cikgu tak cakap banyak di sini. Itu sebabnya kalau kamu tengok ada guru tuition ajar awak ataupun buku test bagi benda lain. Awak nak ikut, boleh ikut sebenarnya. Ada banyak sebenarnya. Ada orang pindah dulu, ada orang pindah. Kemudian sebenarnya jawapan terakhir itu sama. Jawapan terakhir itu sama. Okay. So itu 3 cara. 3 cara kalau orang bagi persamaan, macam mana kita cari punca dia. Lepas tu kita ada arah pergi ke atas punya. Maksudnya kalau orang bagi punca kepada kita, kita nak bentukkan persamaan. Sebagai contohnya, kalau cikgu bagi punca kamu ialah 2 dan negatif 3. Dan cikgu minta awak bentukkan persamaan kuadratif. Siapa lagi ya? Okey, Ilya, so macam mana? Buat HTP dengan HTP. Okey, so satu cara ialah kita gunakan HTP dan HTP lah. Okey, so hasil tambah berapa? Tambahlah berapa? Negatif 1. Negatif 1. Hasil darab berapa? Negatif 6. Negatif 6. Bentukan persamaan? X kuasa 2 tambah 1 X tambah 1X tolak 6 sama dengan kosong. Di mana kita masuk ke dalam formula ini cikgu tulis sini lah. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X. Okey. Tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Okey, bila awak buat jangan lupa sini X kuasa 2, sini tolak. Sini X, sini tambah. Kemudian sama dengan kosong. Benda-benda ni jangan lupa. Selalu ada orang hafal 2-2 tambah ataupun hafal 2-2 tolak. Ataupun terbalik. Tambah baru tolak. Okay? Tolak dulu baru tambah. Kemudian belakang ini sama dengan kosong mesti tulis. Kalau tak tulis dikira salah. Okay? So satu cara ialah kita gunakan hasil tambah punca dan hasil darab punca. Okay. Cara kedua, Ilya ingat lagi? Apakah cara lain untuk kita dapat jawapan ini? Yang langkah terbalik tu? Ya, kita gunakan teknik pemfaktoran langkah terbalik punya. So kamu bayangkan kalau orang bagi punca macam ini, awak fikirkanlah. Sebenarnya kita tiap hari buat benda ini. So apa dia? Kurungan pertama? X tolak 2, X tambah 3. Okay. Lepas tu kalau awak kembangkan, awak akan dapat ini balik sebenarnya. Okay. So kita akan gunakan teknik pemfaktoran tapi Cikgu, terbalik. Yang tu tambah 1 kan? Cikgu salah tulis. Ya, tambah 1. Tadi awak sebut Tambah. Awak sebut tambah. Cikgu salah tulis. Sorry. Ya, tambah X. Sebab tolak negatif 1 kan. So tolak negatif 1 jadi tambah 1. Okay, thank you. Salah cakap. So tambah X. So awak kena tahu daripada persamaan macam mana cari punca. Daripada punca macam mana cari persamaan. Okay, turun ada 3 cara, balik ada 2 cara. Okay, lepas itu dari sini di bawah persamaan kuadratif ada lagi benda-benda lain. Okay, satu berkaitan dengan pembeza layan. Okay, pembeza layan sebenarnya rujuk kepada rumus kuadratif kamu. Kalau rumus kuadratif ini dipekarkan dalam exam, kalau siapa tak hafal boleh rujuk saja dalam senarai rumus. Okay, so di sini ini apa yang di dalam ini. B kuasa 2 tolak 4 AC dia dipanggil sebagai pembeza layan. So di sini apa yang kamu tahu kalau B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Lebih besar daripada kosong, lebih kecil daripada kosong. Apa dia? Siapa lagi seorang Sekejap. Siapa lagi seorang? Oh, ada orang lain sudah.
Okey, Shikin? Ya. Okey. Apa maksudnya bila B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong? Ada dua punca yang sama. Okey, ada dua punca. Sebenarnya kalau boleh sebut punca nyata kita sebut jelas dua punca nyata yang sama. Kalau lebih besar daripada kosong, Dua punca nyata yang berbeza. okey, yang berbeza, yang berlainan tak kisahlah. Okey. Soalan saya, kalau sekarang cikgu kata ada dua punca nyata. Mana satu? Atas atau bawah? Ada dua punca nyata. Ini ke ini? Bawah. Tak. Kalau soalan kata ada dua punca nyata, kita tak tahu dua punca nyata itu sama ataupun berlainan. So, kedua-dua. Kalau kedua-dua, apa simbol dia? Cuba awak bayangkan, awak gabungkan dua simbol ini. Apa awak akan dapat? Lebih besar sama dengan? Ya, okey. So, kalau soalan dia bunyi hanya mempunyai dua punca nyata. Dia tak kata sama ke berbeza. So, kamu punya sifat ialah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar ataupun sama dengan kosong. Sebab bila dia kata dua punca nyata, kita tak tahu dia sama ataupun berbeza. Boleh Kalau lebih kecil daripada kosong? Dia ada punca nyata. Okey, dia ada punca nyata. So, biasanya soalan ini dia akan bagilah persamaan kualitatif yang ada pemalar tu. Lepas tu dia tanya awak, apakah nilai pemalar? Apakah julat nilai pemalar itu? Jika dia ada dua punca nyata yang sama. Jika dia ada dua punca nyata yang berbeza. Bahagian di sinilah. Okey, lepas tu daripada rumus ini, kita ada soalan yang berkaitan dengan punca juga. Okey. Biasanya dia mungkin kata, okey, dia bagi satu persamaan. Contohnya dia bagi kita 3S kuasa 2 tolak 4S tambah 5 sama dengan kosong. Mempunyai punca dia alfa dan beta. Lepas tu dia minta awak bentukkan satu persamaan kualitatif yang baru. Di mana puncanya ialah, katakan di mana puncanya ialah alfa tambah 1, beta tambah 1. Soalan jenis ini di mana dia ada kaitan dengan ini. Okay, so apa yang kita boleh buat kalau cikgu bagi soalan macam ini? Daripada ini apa yang kita boleh buat? Siapa? Tak ingat cikgu nampak siapa tadi. Shikin? Shikin tadi panggil apa kan? Cikgu tadi panggil Shikin. Tak apalah Shikin, lupalah. Okey. Kalau awak ada persamaan macam ini, cikgu kata punca dia ialah alfa dan beta. So, apa yang awak tahu? Okey, ataupun senang, apa yang awak tahu tentang hasil tanpa punca? Boleh, Syiki? Daripada ayat ini. Kita boleh bentuk satu persamaan untuk hasil tanpa punca dan satu persamaan untuk hasil darab punca. Boleh, Syiki? Yang negatif B per A? Yang negatif B per A. So, ikut persamaan kalau negatif B per A ialah? Negatif 4/3. So, kita dapatlah 4/3 sebab tak ada ruangan, cikgu cimat sikit. Okey, hasil darab punca ialah C per A. Ini kena hafal. Okey, C per A? 5/3. 5/3. Tak awak tahulah ini ialah hasil tambah, ini ialah hasil darab. Sorry, makin lama makin kecil tulisan cikgu. Okey, so kita dapatlah dua persamaan ini. Alamak. So kita dapatlah dua persamaan ini. Sekarang kita nak cuba buat persamaan kualitatif yang baru. So apakah hasil tambah dia? Alfa tambah 1, tambah lagi beta tambah 1. So, kita dapat ringkaskan dulu. Sikit sambung. Boleh. Ringkaskan dulu. Alfa tambah 1 tambah beta. B tambah 2. Sorry? A tambah B tambah 2. Okey, A tambah B tambah 2. Sebenarnya namanya alfa beta. Tak apa. So, lepas tu kita tahulah kan alfa tambah beta ialah 4/3 tambah 2. Dapat jawapan dia. Nanti buat lagi untuk hasil darab punca.
Okay, cikgu tak pun habislah ya. Okay, lepas tu kita dapat apa dia. Kemudian kita bentukkan persamaan. Okay, itu bentuk soalan yang boleh tanya berkaitan dengan hasil tanpa punca, hasil darab punca. Satu ialah dia minta awak bentukkan persamaan kuadratif baru. Okay, satu lagi ialah soalan macam ini. Okay, dia tak minta bentukkan persamaan kuadratif baru. Tapi dia kata, okay, dia mempunyai punca dia ialah alfa dan 2 alfa. Maksudnya dia bagi kita punca, kita nampak hubungan dia. Salah satu punca ialah 2 kali ganda yang punca 1 lagi. Okey, dan soalan biasanya minta awak, dia akan bagi unknown lah. Di sini mungkin dia akan padam 1. Contohnya dia letak M di sini. Dan soalan akan minta awak cari nilai M. So, sama juga kerja kita. Kita masih gunakan formula ini. Hanya kali ini jadi M/3 lah. Jadi M/3. Okey, kita ubah ajalah. Benda yang sama kita buat sebenarnya. Benda yang sama kita buat. Hanya sekarang ini jadi M. Ini jadi 2 alfa. Ini jadi 2 alfa. Kita akan sama juga lah. Kita buat hasil tanpa punca, hasil darab punca. Dapat 2 persamaan. Hanya beza soalan jenis ini, cikgu tanya apakah nilai M. Cikgu bukan minta awak bentukkan persamaan kuadratif baru. So kalau jenis ini awak perlu selesaikan 2 persamaan ini. Awak selesaikan 2 persamaan ini, awak buatlah persamaan serentak. Tak payah persamaan serentak. Awak selesai bawa ini dulu, dapat alfa, kemudian ganti ke dalam ini, bolehlah awak dapat nilai M. So soalan hasil tanpa punca, hasil darab punca ada 2 jenis ya. Sejenis ialah dia minta awak bentukkan persamaan kuadratif baru. Sejenis ialah dia bagi punca di mana kita nampak hubungan dia. Kita nampak hubungan dia. Lepas tu dia minta awak cari nilai sesuatu pemalah. Cikgu cakap agak cepat dia. So ini sudah cek. So ini berkaitan dengan persamaan kuadratif. Secara alamiah ada banyak lagi benda kecil-kecil cikgu tak terangkan. Lepas tu pergi kepada fungsi kuadratif. So secara alamiah untuk fungsi kuadratif awak perlu tahu macam mana lukis, macam mana laka graf fungsi kuadratif, kemudian macam mana taksirkan graf. Okey. So untuk lukis fungsi kuadratif cikgu tak banyak titik beratkan di sini sebab biasanya jarang diuji dalam maths tambahan sebab kerja dia senang aja, buatlah jadual, bina SY, carilah titik, plot titik, sambung, itu saja. Itu saja. Jarang diuji dalam maths Dalam maths tambahan dia lebih uji macam mana nak lakakan graf kuadratif dan macam mana nak taksirkan graf kuadratif. Okey. So sebagai contoh cikgu tumpang kita punya ini, cikgu ubah dia kepada fungsi ya. Okay. So cikgu bagi macam ini. So untuk lakakan satu fungsi kuadratif, apakah maklumat kita perlu tahu? Ada 4 kita perlu tahu. Apa dia? Intan, apa dia? Untuk lakar graf kuadratif, ada 4 maklumat perlu dicari. Apa dia? Ingat. Punca ke? Kita akan cari punca. Tapi yang kita cari itu sebenarnya ialah pindasan X. Okey. Semasa di tingkatan 4 awal tahun ini, waktu itu cikgu suka cakap je, nak cari pindasan S, awak cari punca. Sebab waktu itu awak belum belajar geometri koordinat. Sekarang awak sudah belajar geometri koordinat, maka cikgu boleh terangkan. Okay. Semasa awak belajar dalam tajuk geometri koordinat, macam mana kita nak cari pindasan X? Kita gantikan apa yang kosong? Y. Kita gantikan Y sama dengan kosong ke dalam persamaan kita. So, bila saya gantikan ini sama dengan kosong, akan kita dapat ini. Persamaan kuadratif. Itu sebabnya kenapa bila nak cari pindasan S, hari itu cikgu suruh kamu nak cari pindasan S, pergi cari punca dia. Sebenarnya ada sejarah di belakang macam inilah. Sebab bila pindasan S, Y dia adalah kosong. Kalau saya ganti Y sama dengan kosong ke dalam fungsi kuadratif saya akan dapat satu persamaan kuadratif. So, nak selesaikan persamaan kuadratif, sama maksudnya dengan saya nak cari punca. Okey. Maklumat pertama, pindasan S. Soalan ini kita ada jawapan kan? So, jawapan dia ialah
1/2 dan negatif 4. Kita ada 2 pindasan X. Okey, maklumat kedua. Pindasan Y? Okey, pindasan Y. Macam nak cari pindasan Y? Yang Sorry, tak dengar. negatif Okey, negatif 4. Di mana kita baca nilai C dia. So, kita dapat jawapan dia ialah negatif 4. Itu semasa awal tahun. Cikgu suruh hafal je. Nak cari pindasan Y, baca nilai C dia. Tapi selepas awak belajar geometri koordinat, okey, macam mana kita nak cari pindasan Y, kita selalu gantikan apa yang kosong. Kalau nak cari pindasan Y. X sama dengan kosong. So, kalau kamu tengok, kalau saya ada satu persamaan kuadratik, kalau ini kosong, akhirnya saya dapat apa? Saya dapatlah C saya. Itu sebabnya kenapa pindasan Y dia ialah nilai C itu. Okey, apa lagi? 2 lagi maklumat. Bentuk graf? Okey, bentuk graf. Kalau A positif, bentuk graf dia? Senyum. Senyum. Kalau A negatif, bentuk dia emasan. Dan untuk soalan ini, A kita positif. So, kita ambil bentuk senyum. Okey, kita ambil bentuk senyum. Okey, apa lagi satu maklumat terakhir? Paksi simetri. Bukan pasti simetri. Tapi benda itu ada kaitan dengan pasti simetri. Titik maksimum. Okey, titik maksimum ataupun titik minimum. Nak tahu dia titik maksimum ataupun minimum, kita tengok graf lah. Kalau graf senyum, kita kata titik maksimum ke minimum kalau senyum? Minimum. Minimum. Sebab kita ada satu titik paling rendah. Kita ada satu titik paling rendah. So, titik minimum lah. Okay? Kalau graf masan, kita ada titik maksimum. Okay? So, ingat lagi macam mana nak cari titik minimum? Nak cari penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2. Okay? So, cikgu balik kepada soalan ini. Sebab tadi kita ada buat dia. So, kerja kita serupa aja. Tengok cikgu padam ini aja. Okay? So, kalau fungsi kuadratik macam inilah. Kalau kita nak buat penyempurnaan kuasa 2, kerja kita serupa. Langkah 1 macam ini, langkah 2 macam ini, lepas tu ringkaskan macam ini, lepas tu buka kurungan macam ini. Serupa sahaja. Okay? Hanya bezanya ialah selepas sampai sini, tak payah buat kerja seterusnya. Kerja seterusnya itu ialah kalau awak nak cari pindasan X. Kalau sekarang awak bukan nak cari pindasan X, tak payah buat kerja seterusnya. Sampai sini sudah mencukupi untuk kita baca titik kita. So, apakah titik minimum kita? Negatif 7/4. Okey. Yang ini kita ubah tanda. Yang ini? Negatif 81/8. Okey. Ini kita ubah tanda, ini ubah tanda, ini kita salin. So, kita ada jawapan ini ialah negatif 7/4, negatif 81/4. Okey. So, bila cukup 4 maklumat ini, baru kita boleh lakarkan graf. Dan macam cikgu ajar dalam kelas, cikgu galakkan kamu mula dengan bentuk dulu. Kita lukis dulu satu bentuk kuadratif yang simetri sikit lah. Seberapa cantik yang kita boleh lah. Okay? Lepas tu kita tengok pindasan X kita. Pindasan X kita ada 2. So, di mana tempatnya saya nak letak garis pasi X saya? Bawah macam ini? Ada. Atas sikit, bawah sikit. Lagi bawah, lagi atas. 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 Sampai suruh berhenti. Okey, berhenti. Okay, boleh Dia tak kisahlah asalkan di sini awak nampak semua ada 2 penyelesaian punya. Biasanya cikgu akan galakkan kamu letak tengah-tengah. Supaya senang sikit. Sebenarnya awak nak letak macam ini pun boleh. Nak letak sangat bawah pun boleh. Tapi nanti lebih suka nak label. So, letak tengah-tengah lebih senang. Okay, so pasi X sudah ada. Lepas tu kita masukkan nilai lah Nombor kecil dulu negatif 4, 1/2. Lepas tu kita buat keputusan dulu pula. Mana nak letaknya kita punya pasi Y. Okey, tunggu kejap. Nampak cikgu punya pasi Y sudah. Okey, kalau sampai suruh saya berhenti.
Belum. Dekat negatif 4 Dekat negatif 4 macam ni. Betul-betul dekat Betul-betul atas dia. negatif. Betul-betul atas dia. Kalau betul-betul atas dia, tempat ini sepatutnya titik asaran. Oh, kat tengah-tengah ke? Betul-betul tengah-tengah. Logik tak? Sini, kalau awak kata betul-betul tengah-tengah, jarak ini dengan jarak ini sepatutnya sama. Tapi mau logik tak? Satu negatif 4, satu setengah. Tak. Tak. So sepatutnya Depan lagi. depan lagi dekat kepada setengah lah. Dekat kepada setengah. So itulah cara awak buat keputusan di mana letaknya pasi Y kamu. Okey, lepas tu kita 3 kerja masukkan maklumat. Dan mesti awak nampak maklumat itu tak akan bercanggah. So di sini kita nampak pindasan Y kita negatif 4. Memang kita nampak pun dalam gambar raja itu dia potong di sebelah bawah pasi X. Lepas tu titik ini ialah negatif 7/4. Okey, dan titik ini ialah negatif 81/4. Sini negatif 4, bawah tu negatif 81/4. So nak tahu betul salah, awak tengok susunan nombor itu logik tak? Sekejap. Susunan nombor itu logik tak? Okay, so awak betul tak? Negatif 81/4 itu lebih rendah daripada negatif 4. Ini negatif 20 lebih kan? So memang dia kena lebih bawah. Kemudian ini, betul ke? Tengah-tengah negatif 4 dan setengah ialah negatif 7/4. Cuba tekan kalkulator. Negatif 4 dengan setengah. Awak nak cari tengah-tengah dia. Tahu macam mana nak cari? Ambil negatif 4 tambah setengah. Lepas tu awak bahagi 2. Boleh dapat negatif 7/4. Dapat. Dan negatif 7/4 awak nampak dia ada di bahagian negatif. Kalau okey, maksudnya graf ini sudah lengkap lah. So itu lakarkan graf kuadratif. Dan kita ada pula soalan ialah terbalik punya, iaitu dia bagi graf ini. Okey, dia bagi graf ini. Lepas tu dia tanya awak. Contohnya ini graf yang sama. Okey, cikgu tutup dia punya soalan. Bagi graf ini. Dia suruh awak tafsirkan graf. Dia suruh awak tafsirkan. Apakah graf kuadratif ini? Dia bagi lakaran graf, suruh awak tafsirkan. So, bila awak nak tafsirkan graf, kamu tengok awak mula dengan mana. Kalau awak mula dengan pindasan X, maka awak akan buat awak punya benda dalam bentuk pindasan. Maksudnya awak akan buat macam ini. Bentuk macam ini. Okey? Kalau awak mula dengan pindasan X. Kalau awak mula dengan titik ini, maka bila awak nak buat, awak akan buat dia dalam bentuk pengembunan kuasa 2. So, terpulang kepada kamu, awak nak mula dengan pindasan X ke, awak nak mula dengan titik minimum. Kalau mula dengan pindasan, awak mula dengan bentuk macam pemfaktoran. Ataupun kita panggil dia bentuk pindasan kalau tak silap saya. Kalau awak mula dengan titik maksimum minimum, awak buat bentuk pengembunan kuasa 2 ataupun kita kata bentuk vertex. Tapi ada soalan memang maklumat tak cukup. Contohnya ada soalan dia bagi pindasan S, dia tak bagi titik minimum kepada awak. Maka kalau itu nak tak nak, inilah kita akan pakai. Ataupun ada soalan dia bagi kita titik minimum, tak bagi kita pindasan S. Maka nak tak nak kita pakailah kaedah ini. Bergantung kepada soalan. Ada soalan mesti pakai atas, ada soalan mesti pakai bawah. Tapi soalan yang lengkap punya, contohnya yang tadi kita lukis ni, lengkap semua maklumat ada punya, awak boleh pilih mana-mana satu. Bergantung kepada awak nak mula dengan titik mana. So cikgu akan buat kedua-dua sampai ulang kaji So kalau siapa mula dengan yang warna kuning punya, awak akan tulislah. Kurungan pertama akan tulis apa? Siapa? Farisa? Nampak negatif 4 akan tulis apa? Tambah 4. Tolak 4. Tolak. Kalau nampak negatif 4, kita tulis tambah ke tolak? Tambah 4. Tambah 4. Kalau nampak setengah? Salin balik belakang. Macam mana salin balik? Yang tambah 1/2 tu kan? Ya, yang nampak 1/2. Apa yang cikgu nak tulis di sini? Oh.
2X tolak 1. 2X tolak 1. Tapi kamu kena ingat bila awak tulis ini sebenarnya ada satu lagi maklumat kita belum tahu iaitu apakah nilai A kita. Kita kena ada maklumat lain untuk cari nilai A. Itu pun sebabnya kenapa soalan modul Terengganu itu cikgu ubah soalan 2. Sebab dia setakat kalau pagi kita punca, cikgu tidak mungkin boleh bentukkan persamaan kuadratif. Yang cikgu boleh bentuk hanya persamaan kuadratif. Fungsi kuadratif tak boleh. Sebab satu lagi maklumat tak dapat dikesan. Okay. Kalau kamu mula dengan warna biru punya, maksudnya awak mula dengan titik minimum, maka awak akan tulis jawapan dalam bentuk vertex lah. Okay. So kalau titik kita ialah negatif 7/4, apa yang saya nak tulis di sini? Marisa? Kalau negatif 7/4, cikgu akan tulis? Tambah 7/4. Okey, tambah 7/4. Okey. Kemudian ini ialah negatif 81/4. So apa cikgu nak tulis di belakang? Negatif 81/4. Negatif 81/4. Tapi sama juga, tak kisah awak pakai ini ataupun pakai ini, satu lagi maklumat tak dapat dikesan iaitu apakah A kita. Okay. So kita perlu ada maklumat kedua untuk menolong kita. So kalau siapa tadi mula dengan warna kuning ini, maklumat kedua yang ada pada awak ada dua awak boleh pilih. Sama ada awak pilih pindasan Y awak negatif 4, awak pilih pindasan Y awak negatif 4, ataupun awak pilih titik ini, negatif 7/4, negatif 81/4, either one. Either one. Awak pilih mana-mana satu ini, awak ganti ke dalam persamaan ini, awak boleh dapat nilai A. Maksud saya, kalau pindasan Y ialah 4, maksudnya kita tahu X kosong, Y 4 lah. Awak masuk ini ke dalam persamaan. Awak boleh dapat nilai A. Ataupun power punya pun boleh. Nanti cikgu agikan kerja seorang buat satu. Begitu juga untuk kalau siapa pakai titik biru ini, siapa pakai titik minimum ini, maka kita nak cari A ini, nak cari A ini kita ada lebih sikit. Sebab titik ini pun belum pakai. Kita ada pindasan S, kita negatif 4. So kita ada titik ini. Ataupun kita boleh pakai titik ini. Pun pindasan S juga. So 1/2, kosong. Kemudian ataupun kita boleh pakai pindasan Y kita. Iaitu kosong, negatif, kosong, ini negatif cikgu tertinggal. Sorry ya. Kosong negatif 4. Awak boleh pilih mana-mana satu, masuk ke dalam persamaan ini, ada nilai S, ada nilai Y, awak boleh cari A. So kita cukup orang dah. Ilya buat ini, Intan buat ini, Shikin kan? Shikin buat ini, Farisa buat ini, Ain buat ini. Siapa tak tahu apa maksud saya? Intan. Intan. Maksudnya awak masukkan S awak ialah negatif 4, Y awak iaitu S awak ialah kosong. Maksudnya awak buat macam ini. Kosong sama dengan A, negatif 4 tambah 7/4 kuasa 2 tolak 81/4. Kemudian awak selesaikan untuk cari nilai A awak. Oh, faham? Faham Okey. Siapa lagi tak tahu kerja awak ialah apa maksud saya? Siapa kalau suatu tapak jawapan cakap dengan saya? Ilya, jawapan kamu? A sama dengan 4. Okey, A sama dengan 4. Ilya sementara tunggu kawan, cuba kembangkan ini. Kembangkan ini untuk cikgu. Kembang jadi bentuk am. Ilya buat Okey. Yang lain tu kira lagi. Cikgu, saya dapat 2. Siapa? Ferisha.
Okey, Frisa dapat 2. Okey, sorry tangan saya sentuh. Okey, Frisa, awak pun buat kerja ini ya. Awak ambil ini, awak kembangkan dan bagi bentukan kepada saya nanti ya. Kembangkan benda ini. Cikgu nak bentukan saja. Okey, yang lain tu cikgu masih tunggu. Berapa lamanya? Cikgu. Okey, siapa? Elia. Ilya. Oh, jangan bagi jawapan. You tunggu kejap. Hold on jawapan awak dah. Okey. Oh, yang lain cepat ini. Cikgu Tak erti Ain. pun. Okey, siapa? Ain. Okey, Ain dapat 2 tak? Saya dapat kosong. You dapat kosong. Saya Negatif. macam mana tak faham cikgu. Maksudnya awak masukkan koordinat ini. Y awak negatif 4 sama dengan A kosong tambah 4. 2 kali kosong tolak 1. Kira apa nilai A awak? Masukkan koordinat ini. Kosong negatif 4. Ke dalam persamaan ini. S awak kosong. Y awak ataupun Fs awak negatif 4. Cuba kira lagi ya, Ain. Shikin dengan Intan belum? Ada lagi ke mereka? Ada. Ada. Okey. Cikgu masalah Ain ni? dapat 1. Ain dapat 1. You tekan calculator terus ke? You manual buat? Tekan shift calculate tu. Shift calculate nanti ya. Cikgu, saya rasa Ferisha punya lah salah sebab negatif 81/8 kan? Bukan negatif 8 ya? Alah kamu ni. Alah cakap awak. 8. Ilya dengan itu awak tadi tekan siapa akan ganggu ini ya? Saya tekan perempat cikgu. So Ilya kira balik. Okey. Saya silap kok. Sorry. Ilya kira balik. Per 8. Ya. Cikgu Elia dapat 2. Okey, 2. Kejap. So, mana pergi sudah benda itu? Kejap. Sorry. Kamu nampak cikgu salah cakap awal-awal. Semua orang kena buat kerja semula. Okey, sorry. Orang lain semua orang kena buat balik Yang ada kacau punya lah. Per 8. So, Ilya dapat 2. Okey, Ilya kembang balik ya. Intan dengan Syikin tolong kira balik per 8 ya. Dapat 2. Siapa yang cakap? Intan. Intan dapat 2. Frisa masih dapat 2. Saya dapat 1. Sekejap. You dapat 1 You dapat 1. So ini 1 pula. Okey, kembang kalau 1. Dapat 2. Siapa yang dapat 2? Ashikin. Okey, Syikin dapat 2. Okey, Ain. Frisa buat kalau 1 pula kembang Ain? Ain 1. 1. Okey. So kamu akan tengok siapa kalau pakai teknik ini, tak kisahlah awak pakai titik mana 1, awak akan dapat A awak ialah 2, dapat benda macam ini. Kalau siapa pakai yang sebelah sini punya, awak sama ada gunakan pindasan Y ataupun gunakan titik minimum awak akan dapat nilai 1. Memang berbeza. Sebab A ini dengan A ini sebenarnya tak sama. So awak dapat benda macam ini. So mungkin awak kata, cikgu macam mana ini? 2 jawapan ini adalah berbeza. Tapi kalau awak kembangkan, dia sama aja. Frisa sudah habis kembangkan? Dah. Apa jawapan kamu? 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 4. Ilya boleh dapat sama tak? Ilya you kembangkan ini, kembang habis boleh dapat ini tak? Cikgu sama ke kalau 4x kuasa 2 tambah 14x tambah 7 kuasa 8? Kalau, sorry semula. Kalau 4x kuasa 2 tambah 14x tambah 17/8. dengan ini.
dengan ini. Ah, Tak sama. Kamu dapat ini. Kamu tak. Okey, macam mana you buat? Okey. Okey, kita buat bersama Okey, mula-mula you buat apa? buka yang tu. Yang ada kursi 2 tu. Okey, cikgu buka, kakak tengok sama dengan awak tak? S kuasa 2 tambah 7 per 2S tambah 49 per 16. Sama tak? Sama. Okey, sama. Lepas tu? Lepas tu darab 2 ke dalam. Okey, darab 2. Cikgu buat, awak tengok sama tak? Sama tak? Yang 7 tu saya tulis 14. Yang lain sama dah. Okey. So, cuba buat balik. Boleh dapat ini tak? Saya tengok belakang ini aja lah. Belakang ini kalau awak boleh dapat tolak 4 sama. Dapat. Dapat. Okey. So sebenarnya kamu tengok kamu pakai teknik mula daripada pindasan S. Buat dengan awak mula dengan titik minimum buat. Walaupun sekali sepindas lalu kita nampak macam kita dapat dua jawapan yang berbeza kan. Tapi kalau awak ubah dua jawapan ini kepada bentuk am, sebenarnya dia sama aja. Maksud saya, ini sebenarnya sama dengan ini. Sebenarnya sama dengan ini. Sama aja tiga ini. Dia dalam bentuk yang berbeza saja. Tapi tiga-tiga ini sebenarnya mewakili garis yang sama. Hanya ini kita kata di dalam bentuk am, ini dalam bentuk pindasan, ini dalam bentuk betes. Dalam tiga bentuk fungsi kuadratif yang berbeza. Tapi semua membawa masuk kepada graf yang sama. Kalau tak percaya, awak snatch persamaan ini, nanti awak ambil Desmos, awak tekan. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Awak akan tengok Desmos bagi awak satu garis saja. Sebab semua merujuk kepada tempat yang sama. So ini ialah taksirkan graf. Taksirkan graf. Tapi ada masanya soalan tanya sikit ajalah. Ada soalan tanya banyaklah bergantung kepada soalan. So selain daripada untuk bahagian taksir graf selain daripada dia mungkin tanya awak apakah fungsi itu, kadang-kadang dia tak tanya habis. Kadang dia hanya tanya sajalah apakah pindasan Y, apakah pindasan X. Bergantung kepada soalan tanya dia ada banyak pattern. Awak kena tengok modul cikgu lah sebab cikgu tak mampu senaraikan semua Okey, so itu ialah berkaitan dengan laka dan taksir. Laka ada empat bentuk pindasan X, pindasan Y dan titik maksimum minimum. Titik maksimum, titik minimum. Kemudian taksir graf datang daripada ini balik. Okey, lepas itu kita ada ketaksamaan kuadratif. So untuk selesaikan ketaksamaan kuadratif, contoh, okey cikgu biar bagi benda yang sama. 2S kuasa 2, 2S kuasa 2 tambah 7S tolak berapa? Lupa. Tolak 4. Kalau ketaksamaan maksudnya mungkin cikgu bagi lebih besar kosong, lebih kecil kosong, lebih besar ataupun sama dengan kosong. Bentuk kuadratif. Okey, so macam mana kita nak selesaikan ketaksamaan kuadratif ini? Lupa sebut nama. Okey, Ain. Okey. Macam mana buat? Cari julat ke cikgu? Ya. Jadi selesaikan ketaksamaan kuadratif, sebenarnya salah satu lagi cara dia tanya soalan ialah cari julat nilai lah. Mula-mula apa langkah pertama kita? Sebenarnya kita belajar 3 cara. Kita pakai cara yang paling biasa ialah karang graf punya. Ingat? Selesaikan. Okey, tapi sebelum selesai sebenarnya ada satu kerja lagi kita kena pastikan dulu. Punca ke cikgu? Bukan. Kita kena pastikan, langkah 1 kena pastikan A kita positif. Kenapa kita nak pastikan A kita positif? Sebab kita nanti nak lakaran graf jenis senyum saja. Kita tak nak lakaran graf jenis masam. Nak masam boleh tak?
Boleh, tapi banyak benda kena hafal nanti. So biar kita standardize selalu bagi graf kita senyum. Supaya tak banyak benda kita nak hafal. Tapi memanglah untuk soalan ini kita tak payah buat sebab dia sudah senyum. So kita terus selesaikan dia. So untuk selesaikan dia, awak boleh pakai calculator aja. A2, P7, C negatif 4. Tak awak dapat jawapan dia. Tadi kita ada jawapan kan? Satu ialah apa jawapan? Lupa. 1/2 dan negatif 4. So yang kecil tulis dulu, baru tulis yang besar. Boleh? So kita selesaikan dia lah sebenarnya ialah bila kita selesaikan S tambah 4, 2S tolak 1 lebih besar daripada 0. Lepas tu kita buat lakaran graf ini. Lepas itu Tanda dah tentukan julat. Tentukan kawasan dulu. Kalau lebih besar kawasan kuning ini ke kawasan biru ini? Kalau simbol dia lebih besar. Cikgu nak lorek kawasan kuning ini ke kawasan biru ini? Kuning. Okey, kawasan kuning kita pilih bahagian di atas pasti S sebab dia lebih besar daripada 0. So kalau inilah jawapan awak, macam nak tulis jawapan? Negatif 4. Negatif 4. Lebih kecil. X. Lebih kecil 1/2. Yang awak tulis ini ialah kawasan biru tadilah. Oh. Okey. Boleh Yang tulis ini ialah kawasan biru ini Yang tulis ini ialah kawasan biru ini. Tapi yang kita nak ialah kawasan kuning Okey. So macam nak tulis? Ingat? X kurang daripada negatif 4. Dengan X lebih besar daripada 1/2. Okey. Lepas tu kita akan tengoklah kalau dia ada sama dengan, jawapan kita pun ada sama dengan. Kalau dia tak ada, jawapan kita pun tak ada. Dan dalam modul saya ada ajar lagi teknik garis nombor, teknik jadual. Kalau soalan tak wajibkan kita nak pakai kaedah apa, cikgu galakkan awak pakai kaedah ini saja. Nanti kita buat modul, dia akan tanya kita kan garis nombor dengan jadual. Sebab tu cikgu itu baru cikgu terangkanlah sebab itu tak banyak dipakai. Yang lebih popular ialah inilah. Okay. So secara amnya tajuk fungsi kuadratik main punya benda ialah ini. Ada banyak lagi benda kecil-kecil cikgu tak dapat sebut semua Kejap. So itu untuk part 2. Kejap bagi saya stop record dulu.